Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab. Nama kitab kitanya Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Jadi rahmat Allah Ta'ala tak berhenti. Cuma kita je mencari rahmat ke ataupun tidak. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, hari ini 18 hari bulan 1 2022, kita masih lagi dalam bab yang kedua, nikmat yang tidak disyukuri. Tajuk dia. Sambungan kita di muka surat, bagi pelajar yang ada kitab tu, muka surat 37. 37, tapi dia panggil nikmat yang kedua, nikmat anak. Cuma kita akan guna nikmat yang ketiga dulu, nikmat isteri salihah. Dia tak boleh anak dulu, kena boleh ibu dulu. Dari sudut tartib. Jadi Alhamdulillah, di antara nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita, para jemaah sekalian, iaitulah nikmat isteri salihah. Isteri saja tu pun nikmat dah, tapi nikmat separuh jalan, kata orang. Yang betul-betul nikmatnya apabila isteri itu salihah, yang memberi pulangan yang besar, membantu kita melahirkan zuriat-zuriat yang salihah, yang ada beberapa ciri yang disebut oleh Allah dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita ni. Kita akan baca nanti insya-Allah. Nikmat terbesar di atas muka bumi setelah kita menerima Islam, sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima, yang lulus di sisi Allah ialah agama Islam. Karena itu tidak boleh kita mengiktiraf agama lain sama dengan Islam. Tidak ada. Mana tak ada dalam Islam ini hari agama-agama dunia, tidak ada. Adanya inna dina indallahil Islam. Tak payahlah kita sambut hari agama orang lain. Dia nak sambut, ikut dia lah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita orang Islam tidak boleh menyambut hari-hari kebesaran bagi orang lain, ataupun meraihkan kepercayaan orang lain. Tidak. Selepas daripada itu, dalam kehidupan kita ini, nikmat besar yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas seorang hambanya, seorang laki-laki, adalah memiliki isteri yang salihah. Kerana wanita yang menjadi penemannya itu boleh menjadi faktor terbesar mencapai sakinah atau ketenangan dalam rumah tangga. Maknanya kita nak ada isteri sebab nak mencari ketenangan. Kalau setakat isteri ada tapi tidak tenang, buat apa? Orang panggil buat serabut hidup. Nah, jadi maka itu ya antara faktor-faktor ketenangan. Abdullah bin Amr meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sesungguhnya dunia ialah perhiasan. Dunia ni suka-suka kita. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Muslim, mana hadis sahih. Dalam hadis lain,
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiru wala ukhbiru bi khairi ma yaknizul mar." Nakkah tidak, mahukah kamu aku nyatakan kepada kamu tentang sebaik-baik perbendaharaan, sebaik-baik perbendaharaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Sahabat-sahabat sudah pasti menjawab, bala, nak ya Rasulullah, siapa tak nak. Maka kata Nabi, al-mar'atu salihah idza nazara ilaiha sarrathu. Perbendaharaan itu ialah isteri salihah, apabila dipandang suami tengok akan menyenangkannya, apabila disuruh akan mentaatinya, dan bila dia pergi bermusafir keluar rumah, isteri akan menjaga dirinya, kehormatan dirinya dan juga rumahnya. Hadis rawahu Abu Dawud. Hadis yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah. 4 ciri kebahagiaan. Mari kita tengok, kita ada berapa hari ni? Kalau ada 4-4, alhamdulillah. 3/4, alhamdulillah. Jangan tak ada, innalillah orang panggil. Nah, ya dua tu ya dia. Yang pertama, arba'un minas sa'adah, 4 ciri kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atu salihah, isteri yang salihah. Yang kedua, al-maskanul wasi', kediaman yang selesa. Luas dengan makna selesa di sini. Nabi tak kata rumah yang besar. Ada orang rumah besar tapi tak selesa. Nak tidur pun kena telan ubat. Buat apa? Nak rumah selesa, orang panggil lambat jumpa bantal, mata nak pejam. Yang ketiga, al-jarus salih, jiran tetangga yang baik. Kita ni hari ni sibuk jiran tetangga baik, tapi duk belah hayawan, kucing dia berok merata ataupun apa saja, itu payah kita. Yang ketiga, al-markabul hani, kenderaan yang baik. Nabi tak kata kenderaan besar, ada kenderaan yang baik. Tak kira baik tu jenis apa. Ada orang suka naik motosikal, ada orang suka naik kereta. Yang penting bagi kitanya, 4 perkara ini salah satu daripada ciri dia, al-mar'atus salihah. Hadis rawahu Ibnu Hibban. Dan ciri-ciri kecelakaan pula sebaliknya. Cukuplah tuan-tuan balik hadis tadi. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang sebaik-baik yang dimiliki oleh seorang hamba, seorang manusia, apa dia? Maka Nabi jawab, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, milikilah hati yang sentiasa bersyukur. Apa saja kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Para ulama kata sifat Allah Ta'ala la yuhmadu ala su'in ghairuh. Tak ada. Allah saja kita puji dia walaupun kita diuji. Tapi orang lain kalau uji kita tak puji. Kita marah. Tapi dengan Allah tak boleh marah. Allah puji kita kata alhamdulillah. Allah uji kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Mana Allah, sifat Allah Ta'ala ni dipuji dalam semua keadaan. Sifat Allah Ta'ala dipuji dalam semua keadaan. Waktu kita senang, waktu kita susah. Tak boleh marah-marah dengan Tuhan, tidak. Yang kedua, walisanan zakiran, lidah sentiasa berzikir. Ana dah banyak kali dah bagi. Malam ni kita bagi lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan hadiah istimewa. Takut-takut hilang dalam PKP baru ni. Tajuk dia nya zikir 4 kalimah. Berapa kali dah agak-agak boleh zikir ni? Banyak kali ijazah dah. Ada setengah orang kata dia kira. Bila dia boleh, dia tanda. Dia kata ni kali yang keempat dah boleh ijazah zikir ni. Tapi masalahnya bila kita tanya soalan yang kedua, berzikir ke tak? Allahu Akbar. Abu Anah tanya pula.
Kita kata zikir 4 kalimah ni sangat mudah tuan-tuan dan puan-puan. Coba kata semua. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Angkat tangan. Berapa orang kata tak ingat lagi zikir ni? Siapa dia berani angkat tangan kata dia tak ingat lagi zikir ni? Mana ada? Tak ada orang. Kak, tanyalah mana-mana seluruh Malaysia ada kita. Tanya, zikir ni berapa orang tak ingat? Semua kata ingat belaka dah. Bila kita mari soalan yang kedua, yang tak ingatnya berapa? Dia kata tak ingat nak berzikir. Kita kata astagfirullah. Tengok ni. Sebaik-baik kita ni kalau kita boleh hati sentiasa bersyukur, lidah sentiasa berzikir, wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah, dan ada isteri yang membantu kita untuk ingat ke akhirat. Nampak suami kali dah. Abang, pukul 7 dah tu. Maghrib 7.15 aja. Nampak lain macam. Tak tahannya abang, ready lah. Lepas solat maghrib ni pasal malam selalu. Sudah. Kita malam ni ada ceramah Abu Anah. Dia pasal malam. Agak-agak benar siapa? Jawab selu-selu ada. Jangan jawab derah. Jawab selu-selu dia panggil tak. Benar siapa agak malam ni? Pasal malam ke Abu Anah punya kuliah. Allahu Akbar. Baik. Jangan marah. Hadis rawah Ibnu Majah. Maka cukuplah kemuliaan dan keutamaan bagi wanita salihah dengan saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang ingin berkahwin untuk mengutamakannya dari selainnya. Nabi kita sebut apa dia? Dalam hadis yang sahih Nabi kita kata tungkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita itu dikahwin kerana 4 perkara. Yang pertama kerana harta. Mungkin sebab dia kaya, orang berminat dengan dia. Yang kedua kerana keturunannya, nasab. Yang ketiga kerana kecantikannya. Orang ni comel, pakat bubuk habis. Yang keempat kerana agamanya. 4 kerana. Ada orang kahwin kerana agama. So apa kenapa ambil dia? Sebab dia salihah. Kenapa awak minat dengan dia? Comel. Kata Nabi, fazfar bizatid din taribat yadak. Ambillah yang beragama, kamu akan beruntung. Tidak nafi hal lain tu. Tapi biar ada unsur din mesti kena ada. Sebab itu kata di para ulama, kalaulah orang ni tak nak terima orang pinang, kita tak terima. Jangan tak terima kerana harta, jangan tak terima kerana rupa, tapi kalau boleh kita nak tolak orang kerana agama, itu yang besar. Kenapa awak tak terima dia tu? Miskin boleh berubah. Tapi kalau tak ada agama, apa yang kita nak buat? Ini bahaya. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Maka mengapa perlu memilih wanita yang punya agama? Kerana dia sentiasa mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjaga maruah diri dan ibu bapa, menundukkan pandangan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, berusaha menuntut ilmu, memahami dan mengamalkan apa yang dipahaminya, sentiasa beristighfar dan bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan pelbagai amalan yang wajib dan sunat. Jadi bila adalah rumah kita ini tokoh dia, sudah pasti anak-anak yang lain juga akan terkesan dengan ibu yang ada di rumah. Maka wanita yang terdidik dengan agama akan sentiasa memastikan dirinya bersih, kemas dan cantik. Ini kerana agama memerintahkan kebersihan. Kalau orang tak bersih jawab dia beragama, itu bukan diajar oleh Islam. Mereka sentiasa memelihara diri dan menutup aurat dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, percakapan yang baik dan disukai oleh keluarga dan juga masyarakat. Maka dengan ini, di antara sifat-sifat wanita salihah, sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 31, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang salihah itu ialah yang pertama yang taat kepada Allah.
dan sekaligus taat juga kepada suami, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suaminya tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan, penjagaan dan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Bila orang ni jaga diri, insya-Allah Allah jaga dia. Maka apabila seorang itu jaga hak Allah, kemudian dia jaga hak suami, inilah di antara perempuan yang sentiasa mengetuk pintu syurga. Dengar ni para muslimah kita ni, ingat orang perempuan payah kena pergi syurga. Dalam sebuah hadis yang riwayat oleh Imam Ahmad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang perempuan jaga solat 5 waktu. Kalau tak jaga solat, macam mana dia nak ada apa nak orang panggil, tak ada kepala modal. Oh, dia ni juh ni tak semaya. Tak mungkin. Macam ada seorang makcik dia mari tanya ustaz. Dia kata, "Ustaz, anak dia baik lah Ustaz." Kata, "Baik lagu mana?" Dia baik sungguh. Kalau orang minta tolong, mak dia minta duit, bagi selalu. Tapi dalam bab aurat dengan solat tak apa nak jaga. Macam mana? Kalau orang tanya kita macam ni, tuan-tuan nak jawab macam mana agak-agak? Ayah juga tu. Nah, kita kata anak dia tak baik, celek mata mak dia. Dia puji dah anak dia. Kita ni pendakwah ni kadang-kadang tersepit. Nak jawab betul, nyamarah dah kan? Tak jawab betul, nyamarah ke Tuhan. Nah, macam AJK tersepit. Bila budak mencuri tabur masjid, kalau kita tak marah, orang curi pula. Sekali-sekalinya mandi mayat dia baru tahu. Bising satu Malaysia, tak tahu apa, biarlah tu. Mana kita ni kadang-kadang jawab. Jadi kita kata apa? Makcik, betul. Anak makcik baik dengan orang, tapi minta maaf, dia tak baik dengan Tuhan. Nampak celek mata dia. Baik dengan orang, tak baik dengan Tuhan. Habis, kita ni mesti baik dengan orang, baik dengan Allah, barulah dia selamat. Kalau orang ni baik dengan Allah, solatnya jaga, puasa tak tinggal, tapi mulut leza duk maki orang, jadi tak? Tak jadi. Tengok ni. Nabi kata calon-calon wanita syurga itu apabila jaga solat 5 waktu, wasamat syahraha, jaga puasa dia, puasa Ramadan dia jaga, wa hafizat farjaha, dan dia jaga kemaluan diri dia, wa ata'at zaujaha, taat kepada perintah suami dalam perkara yang makruf, yang baik. Kalau suami suruh dia buka aurat luar rumah, tak wajib taat. Ana jumpa dalam hidup ni di alam nyatanya, jumpa sungguh. Ada seorang suami, dia tak benar bini dia tutup aurat. Kawan-kawan dia tanya, "Kenapa? Kenapa? Isteri nak tutup, kenapa awak tak bagi?" Dia kata, "Sebab dia suka tengok orang perempuan comel-comel, jadi biarlah orang tengok retek bini dia." Orang kata becok suami lagu ni. Ada lagu tu manusia atas dunia ni. Dia kira dalam bahasa dia kata, "Kama tadinu tudan." Sebagaimana kamu minat, begitulah orang buat kepada kamu. Tak boleh. Tidak wajib mana-mana wanita taat kepada suami dalam perkara yang tidak makruf, maksiat, tak wajib taat. Kalau suami kata, "Awak derhaka 100 kali aku, 1000 kali aku sanggup derhaka," kalau dalam perkara melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, tak apa, tidak jadi masalah. Baik, berapa perkara tadi? Solat, puasa, jaga kehormatan diri, taat pada suami. Qilalah, wanita ini bila mati, malaikat akan bagi tahu kepada dia, "Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'." Masuklah dalam syurga pintu mana yang kamu nak masuk. Sebab tu bila orang kata wanita ni ramai dalam neraka, kita kata hati-hati tuan-tuan, wanita juga ramai dalam syurga. Kita kena adil, kena seimbang. Ni tidak, waktu dia balah dengan bini tu sedap kecek. Nah, oh dia kata patutlah awak ni. Hak Nabi kata wanita ni ramai dalam neraka ni begini. Hai, dia sedap dia bagi kau bini dia pun senyap, tak kata apa. Mungkin takut main neraka ni. Betul tak? Jadi dia rupanya kita lupa wanita lebih ramai dalam syurga daripada laki-laki. Bukan senyap. Berasa kalah ke malam ni? Nak cerita ke tak pakas kat dia? Cerita.
Seorang-seorang suami, seorang-seorang ahli syurga laki-laki ni berapa orang isteri dalam syurga? Berapa orang? Orang perempuan kata, ustaz jangan cerita bab tu. Tak ada cemburu ni dalam syurga ni. Sifat cemburu sudah tidak ada. Orang kapal kata wah belum atas dunia je. Dalam akhirat tak ada. Sifat cemburu tak ada. Orang tak akan masuk syurga kecuali hati dia qalbin salim, hati dia sejahtera. Tak ada. Baik, hadis ni riwayat Imam Ahmad. Daripada dalil-dalil yang telah kita kumpulkan di sini para jemaah sekalian, dapatlah kita simpulkan bahawa sifat isteri salihah seperti berikut. Yang pertama, tunduk kepada perintah Allah secara terus-menerus dalam ketaatan kepadanya, dalam ibadatnya, di dalam perkara-perkara kebaikan, dia ni taat pada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah bila orang pergi haji, pergi umrah, orang tanya, Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, adakah bagi orang perempuan ni jihad? Nabi kata, na'am, jihad la qitala fi. Jihad tak payah berperang. Oh, apa dia? Al-hajj wal umrah. Haji dengan umrah ni jihad wanita. Maka bila sampai di Mekah, di antara perkara yang menjadi satu agenda untuk dikorek dan diteliti perempuan-perempuan ini, iaitulah sejarah Sayyidah Hajar, mak kepada Ismail. Kita saing, siapa peringkat, siapa tepat Hajar berlari, kita kena berlari juga. Sebab apa? Nak belajar sejarah bagaimana seorang wanita yang sangat patuh, akur kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla dan taat kepada suami dia. Ingat tak waktu Nabi Ibrahim mari, dia letak Hajar dengan Ismail. Sudah letak dekat tapak Kaabah, tak ada manusia ni. Ibrahim berpaling nak balik ke Syam. Hajar ikut dia. Ibrahim, ila aina? Nak gimana? Nabi Ibrahim tak jawab. Dia ikut lagi. 3 kali soalan. Nak gimana tahu? Tak jawab Ibrahim. Kalau jawab, bimbang. Anak kecil. Takut mari rasa tak sampai hati nak tinggal. Sedangkan ini perintah Allah. Bila mari, Hajar pun tanya, Allahu amaraka bihadza? Ibrahim, Allah kesuruh ni? Ibrahim kata, bala amarani rabbi. Allah suruh. Tuan-tuan dan puan-puan, Hajar telah mengeluarkan satu ucapan. Ucapan ini kalau diletak di atas bukit, bukit bergoncang. Letak dalam laut, laut bergelora. Dia kata, izhab idzan lan yudayyi'ana Allah. Ibrahim, pergi, nak gimana? Allah Ta'ala tidak akan hampakan kehidupan aku berdua di Mekah. Bagaimana tuan-tuan? Kata orang, ucapan yang cukup besar. Itulah tokoh wanita yang kita jadikan model dalam hidup kita ini, insyaAllah. Jadi yang pertama, wanita yang taat pada Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara, itu ciri. Yang kedua, selalu kembali kepada Allah, bertaubat. Kita ni manusia. Bila manusia pasti ada salah, ada tersilap, ada tersalah, macam-macam kekurangan. Sentiasa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa salah? Malam-malam sebelum tidur kita istighfar, bangun tidur astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Bila kita rasa tak kena benda dengan suami, apa salahnya minta maaf? Bang, maaf lah, ada silap benda. Nah, buat air salah gula banyak lebih ke? Nah. Suami pun kalau salahnya manis sikit, jangan marah selalu tak. Ni kat Allah, lori gula terbalik hari ni. Dia bui tengok ayat, bengkel-bengkel saja. Maknanya wanita yang kedua, sifat dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa. Tapi kalau setakat pengalaman Ana lah, duk bawa jemaah pergi haji ni, umrah. Tapi nampaknya kalau di Mekah ni, muslimat wanita lebih kuat ibadat daripada kita laki-laki. Siapa Ana banyak kali dah sekat bawa jemaah haji ni kena marah ke suami. Kita ustaz kena marah ke lelaki orang. Dia kata, ustaz nak bagi tahu sikit. Silakan. Kenapa dalam ceramah tak bagi tahu kepada muslimat ni?
Kata nak bagi tahu apa? Setiap kali ceramah saya taklimat. Bagi tahu, jangan pergi masjid awal. Dianya malah tu lelaki. Puas panggil dah bini, bangun. Lambat lagi. Baru bayar pertama. Bawa muslimat ni, inilah waktu dia nak qada. Di rumah dulu sibuk dengan masak, sibuk dengan anak, macam-macam nak pergi berjabat. Tak. Pagi ni 3 sibuk wanita. Sibuk dia sendiri nak pergi berjabat juga. Sibuk anak-anak nak pergi sekolah. Sibuk cik abang nak pergi berjabat. Mekah tak ada sibuk apa-apa. Dapur catering dulu siap. Pinggir orang dulu basuh. Inilah waktu dia nak qada. Kena marah kita. Jadi kita nampak muslimat kita ni waktu di Mekah jadi. Tapi tak tahannya kuat ibadat Mekah ni sampai jedah jambu tu bik pula. Hati-hati. Demo kata kita ialah nak tegur orang hebat-hebat. Kita kata angin di jedah ni kuat rupanya ni. Dia kata kenapa ustaz? Yalah keluar balik jambul tu. Betul balik. Lepas tu cabut pula. Lama-lama baru jumpa. Tutup aurat molek. Banyak tahulah bezanya. Dia pun bila dia tengok kita senyum, dia perasan kita tengok dia tutup aurat molek. Dia kata apa ustaz? Maaflah ustaz. Kitanya sukalah sebagai pemimpin, pembimbing ni, orang dah taat dah ni. Rupa-rupanya dia kata ustaz saya terpaksa kena tutup aurat baik sekarang ni. Kenapa? Uban. Astagfirullahaladzim. Ingat kau berjaya dah dakwah aku ni. Rupanya tutup aurat tu uban. Nak kata mana? Macam-macam dunia ni. Baik, kita balik pada ciri yang ketiga. Wanita yang mentaati suami dalam perkara kebaikan bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hak kebaikan kena buat. Tak perlu puan-puan semua tertipu dengan skema penceramah. Musim PKP ni kuat juga skema ni. Skema nak hak pasal jenis minta duit dan macam-macam ada. Kita kata skema penceramah ada juga. Hak duk keluar, hak duk jajah hadis palsu tu tarah skema nama dia. Kau tak boleh panggil skema. Banyak ni. Mana ni? Jangan tulis nak cerita skema. Mana-mana wanita yang menyediakan air untuk suami. Sekali minum air ke suami lebih baik daripada puasa setahun, puasa sunat. Sukalah wanita bunyi kereta suami masuk pagar tu siap dah air. Setahun tak payah puasa sunat ni, macam mana tak siap? Kalau kena 3 gelas air sehari cukup. 3 tahun tak payah puasa. Hadis karut tu, hadis palsu tu. Macam-macam. Yang keempat, menjaga dirinya ketika tak ada suami, waktu dia keluar rumah, waktu dia pergi sekolah, pergi berjabat, pergi mesyuarat, pergi mana, jagalah keadaan ataupun menjaga anak-anak di rumah ketika tidak ada suami. Inilah dia panggil di antara ciri-ciri yang baik. Karena itu masyhur di kalangan ulama salaf pesanan isteri kepada suami. Tulis ni. Saya nak malam ni pihak muslimat tulis kata-kata hikmat daripada ulama salaf ni. Dia kata ada isteri dia tulis surat kepada suami dia, SMS. Lama itu tak ada SMS, dia tulis kertas. Dia kata, abang, carilah rezeki yang halal dan baik. Tolonglah jaga kami. Mana jangan balik makanan-makanan yang haram, jangan balik. InsyaAllah kami boleh sabar, tidak ada makanan, tetapi kami tak sanggup untuk menanggung azab Allah apabila dia bawa balik kepada kami makanan-makanan yang haram. Ni nama dia ciri muslimah yang salihah. Yang tak tahu zaman kita hari ni nyemarah ke suami tu. Allah, tengok jiran sebelah tu macam-macam benda nya beli ke bini dia. Awak ni tak ada benda ni. Hari jadi ke, hari berapa, tak ada apa-apa. Jadi akhirnya ni suami bila tertekan, terpaksa kena berhutang, itu yang main rasuah, main riba, skim cepat kaya, cepat miskin, ngomong belaka. Ni masalah dia. Masalah tekanan daripada isteri ni. Baiklah. Fitnahnya seorang isteri atas suaminya macam-macam fitnah. Namun bagaimana pula bila isteri menjadi bala kepada suami? Ada kalanya kecintaan kepada si isteri
tanpa disedari boleh membawa suaminya ke bibir jurang neraka. Lihat saja hari ini betapa ramai suami yang memusuhi orang tuanya, ibu bapa dia, demi membela isterinya. Betapa ramai si suami yang berani menyeberangi batasan syariat kerana terlalu menuruti keinginan si isteri. Langgar belaka. Malangnya, walaupun setelah hubungan kekeluarganya berpecah belah, walaupun setelah kejayaannya hancur dan harta tak ada lagi yang tinggal, ramai suami yang masih belum lagi menyedari kesalahannya. Rasa cinta yang tumbuh antara suami isteri adalah anugerah Allah yang diberikan kepada pasangan itu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala jadikan kita ni wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah jadikan kasih sayang dan rahmat di antara suami isteri. Tetapi jangan sampai apa? Jangan sampai kasih sayang itu mengatasi kecintaan kita kepada Allah, mengatasi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sampai merusakkan hubungan di antara kita dengan keluarga. Jangan. Hadis dalam surah Ar-Rum ayat 21. Manusia yang terbaik iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyayangi isteri-isteri dia, tidak salah. Kalau salah, sayang tak salah. Yang salahnya menyayanginya lebih daripada had. Sampai mereka banyak benda yang terlanggar, langgar SOP syariat. Baru ni ada seorang, tidak baru ni lah, belum PKP lagi lah. Ada seorang ni dia tengok dia orang bawa perempuan muda. Dia mari sengih kat kita. Dia kata, "Ustaz," kata, "mana tu?" Dia kata, "Alhamdulillah, dia ikut sunnah Nabi." Sedap ayat dia tu. Dia ikut sunnah Nabi. Nak kita punya orang ikut sunnah ni semangat lalu, celik mata lalu. Mana tu? Itulah hak baru tu. Tambah seorang lagi, Nabi kari bini ramah. Oh, kata bijak juga dia ni. Bini hak baru ni dengan berjamburnya, dengan keni luturnya, dengan macam-macam merah nyala sini-sini. Kata Nabi, kalau nak bini, royak nak bini sudah lah, tak sudah main ikut Nabi. Ni dalam Kedah ni, kalau luar Kedah banyak dah kena ceramah kita pun jaga juga air muka ke dah. Tapi tak usah duduk orang panggil mari duduk tunjuk ikut Nabi lah, kalau pakai isteri pun tak patuh syariah. Ini masalah kita ni. Nabi SAW bersabda dalam hadis, Nabi kata, "Hubbiba ilayyan nisa." Allah SWT beri kepada kita ni suka kepada wanita. Hak tak suka kepada wanita tu, puak-puak LGBT tu dia panggil puak-puak hak rusak fitrah. Sekarang ni ada satu kumpulan nama dia LGBT. Kenapa kita tak? LGBT ni mula-mula anda ingat ke pelik sangat LGBT ni. Kita kata LGBT ni kalau pergi dalam zoo pun, kumpulan hak dalam zoo bengok nak tak mana ni. Sebab kambing-kambing pun dia jatuh dengan betina, dia bini. Puak LGBT ni tak tahu jantina ni. Betina sama betina, jatuh sama jatuh. Gapo dia kita nak panggil puak ni? Lain daripada puak rusak fitrah. Jangan. Maka Nabi kata, "Hubbiba ilayyan nisa wa tib." Allah Ta'ala sukakan aku ni wanita. Nabi kita berkahwin dengan isteri-isteri dia, dan juga Nabi kita suka wangian. Tib mana wangian. Wa ju'ila qurratu aini fi shalah. Allah jadikan penyejuk mata aku salat. Kita ni kalau suka kepada isteri, suka kepada wangian, jangan lupa yang ketiga tu. Apa dia? Ju'ila qurratu aini fi shalah. Allah kata jadikan sejuk mata hati kita ni dengan solat. Jangan duk main pakah dua tu, jangan. Hadis riwayat Ahmad. Namun sayangnya kadang-kadang rasa cinta itu membawa seorang suami kepada perbuatan yang tercela. Kerana menuruti isteri tercinta, dia rela memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Dia berani untuk melakukan kerja yang terkutuk, mengambil rasuah di tempat kerjanya. Dia enggan untuk turun berjihad fi sabilillah, takut nak pergi berdakwah dan macam-macam. Bahkan dia bersedia menempuh segala rasa demi membahagiakan isteri, walaupun mesti melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena ingat,
Sebab itulah Allah Ta'ala peringat dalam hadis dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu, satu, dan pula keluarga kamu, anak-anak kamu, melalaikan kamu daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Cari harta tak salah. Kita dengan harta ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat seperti bahtera di atas laut, atas sungai, kapal atas sungai. Kalau kapal tak jalan atas sungai, orang panggil kapal perhiasan. Nah, kita di atas dunia ni memang kena duduk sini, sebab di sinilah tempat bahtera kita nak sampai kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita beribadat, dengan kita berzikir, kita berinfak, kita cari yang halal, kita jauhi yang haram, tempat dia. Maka di situ kata di para ulama, kapal di atas air tak salah, tidak berbahaya, tapi kalau air masuk dalam kapal baru bahaya. Jelas dia punya mereka tu, jelas dia punya istilah. Makna kapal di atas air tak apa, tapi kalau air masuk dalam kapal, bahaya, tenggelam. Kita duduk atas dunia, tak ada masalah. Tapi kalau dunia duduk atas kita, ketika itu baru kita timbul masalah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, siapa dia melarakan dia, melekakan dia oleh isteri dan anak-anak, keluarga dia, harta benda, maka ketika itulah baru dia jadi manusia yang bermasalah, manusia yang sangat menakutkan kita para jemaah sekalian. Itulah yang kita bimbang. Dalam surah At-Taghabun ayat 14, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ada di kalangan isteri kamu dan anak kamu itu musuh bagi kamu. Bilakah jadi musuh? Ingat, apabila mereka tak dengar kata, apabila mereka tidak lagi mengikut perintah Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu mereka telah bertukar menjadi musuh. Tapi ingat, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi suami, bapa mesti ada sifat pemaaf. Kita ni kalau nak kira semua anak-anak sekarang ni cakap dengan ibu bapa kasar. Sedangkan dalam Quran kata wala taqul lahuma uffin, jangan kata uff. Enggak, lebih pada uff, anak-anak jawab mulut lah ni. Betul tak? Isteri dengan suami hanya celek mata main-main ya. Kita di pejabat dengan orang takut belaka. Balik ke rumah dia pula takut. Pokok ustaz ni dia jawab lagu lain. Dia kata dak, saya tak takut dia. Habis dia tak takut kita. Itu jawab orang penakut, dia panggil lagu tu. Tapi Allah Ta'ala ajar kepada kita berhati-hati dengan keluarga, dan sifat suami dan ibu bapa mesti bersifat pemaaf. Wa in ta'fu wa tasfa wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara sebab kita kena banyak toleransi, tapi toleransi yang berprinsip. Toleransi yang berprinsip, apa dia prinsip kita? Iaitu mesti tegas dalam perkara yang tegas. Sebagaimana kata di masyhur daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata apa? Orang yang tegas tidak tegas di tempatnya patut kita tegas, itu nama dia orang penakut. Tapi suami atau bapa yang keras tempatnya patut lembut, itu nama dia orang tak cerdik. Kita ni kadang-kadang bila anak pecah gelah, Allahnya marah tegak, macam nak kemat dah kata orang. Tapi kalau anak tak semaya, anak tak tutup aurat, marah ke tak marah? Budak-budak zaman dulu ni. Tu ya ayat dia. Cikgu disiplin panggil pergi pejabat. Nak repot anak dia tak semaya, anak dia langgar disiplin. Ayah dia jawab apa? Budak-budak zaman dulu ni cikgu. Allah, guru disiplin kata kita tegak mesyuarat nak panggil mak ayah mari. Dia mari jawab budak zaman dulu ni. Habis cerita. Bila orang kata, "Gua bini awak tak tutup aurat tu." Model zaman dulu ni. Kata di para penyair kata naibu ala zamani wal aibu fina. Kita duk mengaibkan zaman,
Yang aibnya kita, bukan zaman. Zaman tak salah. Banyak orang kata, tu zaman kita, zaman Nabi. Nabi SAW beritahu kepada kita bahawa orang soleh ada bila-bila masa. Lan tazal hazil ummah. Di kalangan umat ini akan ada orang yang baik, orang yang menegakkan agama, menegakkan syariat sampai pada hari kiamat. Cuma dekat nak kiamat benar tu, itu lain cerita. Ketika tu waktu tu Quran diangkat, orang tak tahu apa dah. Orang baik-baik pun dia pandai kata la ilaha illallah. La ilaha illallah, itu dia pandai. Jadi zaman kita ini belum sampai peringkat tu lagi. Baiklah para jemaah sekalian, itulah di antara tanda nikmat. Kita masih lagi dalam bab yang kedua, iaitulah bab nikmat yang tidak disyukuri. Maka kita mengatakan insya-Allah kita nak syukur nikmat yang Allah Taala anugerahkan. Di antara nikmat yang Tuhan beri apabila memiliki isteri yang salihah, kita kata insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, anggaplah isteri yang kita ada di rumah itu salihah. Hai, salihah apa ustaz? Kau tak ngaku salihah di rumah? Ngaku tak ngaku? Ngaku? Jawab kat derah sikit. Salihah kau ada di rumah tu? Kau dah jawab Nah, CCTV ada ni. Nah, dia tu kuano tak jawab depan ustaz tadi tu. Nah. Kita ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami itu menghina isteri dia. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Nabi kata kalau mu tak suka perangai, banyak lagi yang kita suka. Kita tak suka satu benda, yang kita suka banyak. Apa yang duduk besar hak kecil tu? Hak peratus sikit, tak, 10%, 9/10 beres. 1/10 kurang. Kenapa duduk besar hak kurang? Mana itulah di antara syukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita syukur dengan apa yang ada. Kata di para ulama, asyukru hafizun wa jalibun. Syukur itu menjadi penjaga nikmat yang sedia ada dan juga akan menarik nikmat yang belum ada. InsyaAllah setelah kita miliki isteri salihah, dalam siri yang akan datang kita akan bincang tentang nikmatul aulad, nikmatnya anak-anak yang kita miliki. Kenapa kita kena milih anak? Kenapa kita kena ramaikan anak? InsyaAllah kita akan jawab dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.